Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 23 bulan 1 24 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran. Surah Ali Imran, surah yang ketiga dalam juzuk yang ketiga. Ayat yang kita akan bincang iaitulah ayat 18. Ayat ini besar artinya. Kenapa? Kerana persaksian dari Allah Azza wa Jalla sendiri tentang tauhid wahdaniyah, keesaannya. Allah beritahu kepada kita tentang keesaannya, keadilannya, kekuasaannya dan kebijaksanaannya. Kemudian para malaikat, ahlul ilmi, para ilmuwan di kalangan manusia yang bermula daripada para rasul alaihimussalatu wassalam dan orang-orang beriman yang lain yang punya ilmu juga mengakui keesaan, kekuasaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah perkenalkan kita dengan tiga sifatnya yang mulia: bersifat adil, Al-Aziz, gagah perkasa, tak ada siapa boleh challenge, boleh lawan dia, dan Al-Hakim, bijaksana, penuh dengan hikmah. Semua penciptaannya hak Tuhan buat comel belaka. Kalau ada orang kata tak comel, hak syariat Allah Ta'ala tu kepala orang tu tak comel. Sama ada kita panggil kepala masuk air atau tak betul jalan, maka ini diperlukan kepada segala perkara. Baik para pelajar, ayat kita satu saja. Kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada terjemahan dan huraiannya insya-Allah. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Jawi, muka surat 99. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah menerangkan kepada sekalian makhluk dengan dalil-dalil dan bukti-bukti bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah, dipuja dan dipuji melainkan Dia. Kalau ada orang puja-puji hak lain, itu karut nama dia. Allah yang sentiasa mentadbirkan seluruh alam dengan keadilan, dan para malaikat serta orang-orang yang berilmu. Siapakah orang yang berilmu? Yang pertama sekali para rasul dan para nabi, kemudian diikuti oleh orang-orang lain yang diberi kepahaman tentang kitab
mengakui dan menegaskan juga yang demikian. Apa dia? Tiada Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha berkuasa lagi bijaksana. Itu terjemahan ayat. Maka kita pergi kepada huraian dia. Dia panggil munasabatul ayat. Munasabah ayat 18 dengan ayat sebelumnya apa dia? Dalam ayat yang lepas, Allah Subhanahu Wa Taala puji orang mukmin dan memberi pujian kepada mereka dengan beberapa pujian. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan 8 sifat orang muttaqin. Maka dalam ayat ini Allah Taala bayyana, menyatakan bahawa dalail, tanda-tanda, bukti-bukti keimanan tu zahiratun jaliyatun, zahir dan jelas. Kalau ada lagi orang yang tak betul jalan, ada lagi orang yang pening kepala, ada lagi orang yang orang panggil pemikiran yang tidak waras, setelah dinyatakan bukti yang begitu terang, maka kita katakan bukan salah ibu mengandung, tapi nasib tidak beruntung. Dalil jelas, bukti nyata, tak mau ikut, apa boleh buat? Mak dia beranak betul dah, tapi dia pula tak betul jalan. Allahul musta'an. Kita minta Allah selamatkan kita minal khuzlan. Tulis kha zal khuzlan, maknanya Allah biarkan kita tanpa bimbingan, tanpa hidayah. Tulis molek, yang tulis bahasa Arab tu tulis di komen tu. A'udzubillahi minal khuzlan. Jadi kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada Allah biarkan kita tanpa bimbingan, tanpa panduan, tanpa kasih sayang. Itu dia panggil, itu mana khuzlan. Baik, kita pergi ke tafsiran ayat. Syahidallah dengan mana alimallahu ta'ala. Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita. Allah Ta'ala saksi. Allah Ta'ala meletakkan persaksian, dia sendiri bersaksi. Apa dia saksi dia tu? Jadi syahidah di sini beberapa ibarat kata-kata ulama salafus salih. Dia kata syahidah taduru alal hukmi wal qada. Syahidah ni saksi, berlegar, makna dia sekitar al-hukum, hukum, dan qada, keputusan yang Allah Ta'ala letak. 2, al-i'lam, menyatakan. 3, al-bayan, menjelaskan. Wal ikhbar, dan Allah Ta'ala menceritakan. Jadi makna syahidah ada 5 makna. Tulis molek belajar. Syahidah ada 5 makna: al-hukmu wal qada wal i'lam wal bayan wal ikhbar. 5. Jadi kata di, kalau kita kumpul nak ambil detail satu-satu kata-kata ulama salaf panjang. Maka itulah yang dikatakan ikhbar itu, syahidah ini ada 4 martabat. 4 martabat. Martabat yang pertama, ilmun wa ma'rifah. Maknanya kita nak jadi saksi, kita kena ada ilmu, kita kena ada maklumat, kita kena yakin dengan apa yang kita nak kata. Akusasi dia ni betul, ini barang dia, kita kena ada ilmu, kita ada maklumat. Kalau tidak kita kelentong nama lah. Maka oleh kerana Allah saksi, dia tu asa wahdaniyah, siapa lagi nak pertikai kecuali orang-orang yang kepala tak betul. 1. Martabat yang kedua, takallamuhu bizalik. Allah Ta'ala berkata-kata
dengan persaksian tersebut seperti dalam ayat ini, syahidallah annahu la ilaha illahu. Itu dua, maknanya Allah Ta'ala berkata-kata, sebab Allah Ta'ala yang tahu tentang zatnya yang mulia, kita hanya diberi dalil-dalil, bukti-bukti yang mengakukan sedemikian. Yang ketiga, martabat yang ketiga, an yu'lim ghairahu bima syahida bihi. Allah Ta'ala ajar kepada makhluk-makhluknya apa yang dia tahu. Allah ajar kepada malaikat, Allah ajar kepada para nabi, para rasul, bahawa la ilaha illahu. Malaikat ajar kepada nabi, nabi ajar kepada umat, kita pula ajar kepada orang, anak-anak dan murid-murid kita, annahu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Rabi'an, martabat yang keempat, an yulzimahu bimadmuniha wa ya'muru bihi. Allah Ta'ala perintahkan supaya kita semua makhluk mengakui, akur, tunduk kepada ketetapan Allah Azza wa Jalla, annahu la ilaha illahu. Jadi siapa dia lawan, bermakna orang itu orang yang tak betul. Allahu Akbar. Jadi kita wajib kena tahu, yang pertama wahdaniyatillah, Allah Ta'ala qa'iman bil qisti, Allah Ta'ala bersifat dengan aziz, Allah Ta'ala bersifat dengan al-hakim. Cukuplah kita. Dan syahidallah dengan makna ada 5 makna dan mengandungi 4 martabat. Kena belajar, kena belajar tu ilmu nak kenal Allah Ta'ala tu, ilmu dia kenali melalui ilmu dan makrifat, tak boleh kenal melalui mata dan zat, tidak ada. Baik, kita tengok kepada jadi ada 4 martabat: takallama bihi wa akhbara bihi wa amarahum wa alzamahum. Kemudian kita pindah kepada wal malaikatu wa ulul ilm, terus bersaksi oleh para malaikat. Malaikat ni yang paling besar sekali siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Kamu tidak diikut oleh malaikat-malaikat lain, dan seluruh malaikat yang di langit dan di bumi mengakui syahidallah, mengakui annahu la ilaha illahu. Malaikat jelas. Cuma timbul man ulul ilmi. Wa ulul ilmi, orang yang berilmu, siapa mereka? Ini kita kena cari. Sebab kalau kita kata ulul ilmi, siapa dia? Orang mana? Mal murad, ni ulama cari, siapakah yang dikatakan orang yang punya ilmu, yang Allah Ta'ala senaraikan di kalangan syuhada, di kalangan saksi, Allah sendiri saksi, malaikat dan ulul ilmi. Siapa dia ulul ilmi? Orang ada ilmu mana tu? Sehingga diletakkan sekali dengan malaikat, satu label dengan malaikat di sudut persaksian. Jawab dianya, ada para ulama mengatakan yang paling tinggi sekali ulul ilmi, yang paling tinggi sekali para rasul, ar-rusul wal anbiya, dan para nabi. Kenapa kita letak mereka nombor 1 di kalangan manusia? Sebab mereka yang awal menerima wahyu dari Allah Azza wa Jalla, menyatakan annahu la ilaha illahu, Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah lain daripadanya. Kemudian semua orang yang beriman kepada Allah yusbituna wahdaniyatihi bil hujajis satihah. Semua orang yang boleh mengeluarkan hujah bahawa Allah Ta'ala esa, tunggal, tak ada sekutu baginya, dan boleh membawa dalil-dalil yang nyata, maka orang ini juga termasuk dalam ulul ilmi, orang yang punya ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Jadi kita sekarang ni kalau tak boleh dikenali dengan nama orang berilmu, biarlah kita dikenali dengan nama penuntut ilmu. Kita, saya, tuan-tuan, pencipta Al-Quran ini di alam nyata, di alam maya, kita nak naik taraf orang yang berilmu agak sukar, tapi biarlah kita masuk dalam kelompok penuntut ilmu. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah. Kita ni siapa? Katanya, awak siapa? Saya ni penuntut ilmu, orang yang mencari ilmu, orang yang mau mengenali, mulai memahami kalam Allah, orang yang nak memahami sifat-sifat Allah melalui kalam Allah, melalui kalam Nabi SAW, dan melalui huraian ulama salafus salih.
Itu dia panggil ulul ilmi. Apakah saksi selain daripada wahdaniyah? Apa lagi kita nak saksi tentang Allah? Jawabnya, tengok ayat, qaimam bil qist, qaimam bil qist, iaitu ai hala kaunihi qaiman bil adli. Allah sentiasa mentadbirkan seluruh alam ini dengan keadilannya, dengan saksama dalam semua. Walam yazal muttasifan bil qisti, Allah Ta'ala disifatkan dengan sifat adil dalam perbuatannya, af'alnya, dalam mentadbir hamba-hambanya, dalam pembahagian yang diberikan. Orang ni rezeki dia banyak, orang ni rezeki dia sikit, orang ni boleh kuasa, orang ni hilang kuasa, orang ni naik, orang ni turun, semua itu di bawah kuasa Allah. Orang ni mendapat hidayah siratal mustaqim, orang ini pula al-maghdubi alaihim ad-dhalin, na'udzubillah. Jadi semua orang yang menerima keputusan Allah Azza wa Jalla itu, dia kata dengan keadilannya. Tulis ni pelajar, kaedah kita bercakap tentang Allah, kita kata apa yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita segala kebaikan, fa bi fadlihi, dengan limpah kurnianya. Apa-apa saja hukuman yang Allah jatuhkan ke atas hambanya yang kafir, yang maksiat, yang asi, dengan azab, dengan seksaan, fa bi adlihi, maka itu dengan keadilan Allah. Jangan kata Tuhan tak adil, Tuhan seksa hamba dia, Tuhan awak nyanyi ke orang tu, orang ni negara dia berperang, bergolak berpuluh-puluh tahun, beratus tahun, tak habis-habis. La, itu fa bi adlihi, itu dengan keadilan Allah. Dia tahu nak angkat darjat siapa, dia tahu nak letak di mana orang ini. Kita tak nak kata. Kita mempertahankan diri, cuba menyelamatkan diri dan keluarga, tapi andai kata terpaksa melalui ujian yang getir, maka kita berdoa kepada Allah SWT. Sahabat-sahabat kita yang mati, di anak-anak, kanak-kanak sudah ribuan kanak-kanak selepas 100 hari diganyang oleh Zionis Yahudi di Gaza. Sekarang kita hanya mengatakan bahawa Allah terimalah saudara-saudara kita yang telah mati sebagai syuhada, sebagai orang yang mati syahid di jalannya, yang besar kedudukan mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Nak kata apa lagi? Nak lawan tak larat, senjata ada tapi tak boleh nak bawa ke sana. Itu je lah yang ada. Baiklah. Summa a'ada taqrir at-tauhid. Sekali lagi Allah ulang kalimah tauhid, kalimah tayyibah. Apa dia? La ilaha illahu. Allahu akbar. Allah ulang sekali lagi. Sebab apa diulang? Ini ulama bahasa membahaskan. Dia kata orang ulang 2 kali benda sama, kalimah yang sama, dengan 2 sebab. Sebab yang pertama, takrir kurrira li taqwiyah. Dia ulang supaya melekat dalam kepala kita. La ilaha illahu. Satu. Yang kedua, ulama bahasa kata, kalau kita ulang perkataan sama apabila lama jarak, mana panjang dah hayat, kita ulang sekali lagi. Macam kita kata, tuan-tuan dan puan-puan, semua sekali saya jemput hadir ke masjid ini untuk menunaikan solat jemaah. Kita apa ceramah, panjang ceramah, kelebihan semaya jemaah gini ni. Last sekali, jangan lupa tuan-tuan, jemputan saya, mari datang. Itu dipanggil takrir, mengulangi ayat yang sama apabila lama jauh jarak. Tapi ayat ni tak jauh, dalam ayat yang sama, dalam susunan mungkin baris ya berbeza sikit. Kenapa diulang? Jawabnya, diulang i'adatu littaqwiyati, diulang supaya kuat ingatan kita, jangan lupa. Allahu akbar. Ini uslubul Quran, uslubul hakim. Allah ulang, ada makna, ada hikmat, ada sebab. Itu dia panggil kelebihan ulang dalam Quran, ulang ayat. Kita ni kalau ulang banyak kali jadi serabut, betul tak? Allah, tadi bagi tahu dah ni, sebut pula apa, tak percaya kau orang. Sambil-sambil 10 kali sebut, sampai Kedah, telefon balik ke bini, pesan apa tadi? Tukar pula dah.
Tu sifat manusia lemah. Nah, waktu bini dia pesan suruh beli barang tadi, pesan mula-mula hangguk, pesan yang kedua celek, pesan yang ketiga marah pula. Takut orang tak ingatnya teh. Sahabat-sahabat kedam memang tak ingat sungguh. Pasal pesan kuat sangat. Jadi ayat Allah Ta'ala dia pasak dalam kepala kita, diulang supaya kita ingat. Jangan lupa. Jangan, orang panggil jangan lara, sebab Allah yang maha berkuasa. Baiklah. Kemudian Allah sebut dua lagi sifat dia yang maha mulia. Al-Aziz. Apa dia makna Al-Aziz? Allah yang maha berkuasa. Ai Al-Qawiyul Matin. Al-Aziz dengan mana Al-Qawiyu Al-Matin, yang kuat, yang gagah perkasa. La yughlab, tak ada siapa boleh lawan Allah Azza wa Jalla. La yumtani, tak ada siapa boleh sekat kehendak Allah Ta'ala. La yantasiru min ahad, tak ada siapa boleh menang lawan dengan Allah Ta'ala, tak ada. Itu makna Aziz. Kalau kata Aziz, Allah yang maha berkuasa. Ada setengah orang ni kuasa ada, tapi tak cerdik mentadbir. Oh, dia ni hebat ni, kuasa, diktator, orang takut belakang dia, tapi ekonomi dia lemah, pentadbiran dia tak jadi, rakyat-rakyat dia huru-hara, tata kelola jadi tata kelaut. Contoh ni, jangan tunjuk siapa-siapa, kita nak bagi tahu analogi bandingan. Tapi Allah kata tak, aku Al-Aziz, Al-Hakim. Yang kedua Al-Hakim, bijaksana fi aqwalihi wa af'alihi, dalam kata-katanya dan juga dalam af'al perbuatannya, dalam syariatnya, dalam takdirnya. Jadi bila Allah Ta'ala beritahu pada kita apa-apa, semua yang arahan Allah Ta'ala tu comel. Bila Allah Ta'ala cerita kepada kita, semua ceritanya benar. Apabila Allah Ta'ala nak buat sesuatu, semuanya betul. Fahuwa hakimun fi iradatihi wa aqwalihi wa af'alihi. Maka Allah Ta'ala bijaksana dalam kata-kata dia, dalam arahan dia, dalam af'al dia, dan dalam segala perkara yang dia ciptakan. Allah Ta'ala maha kaya, maha adil, maha bijaksana, subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, azza wa jalla. Ni ada orang tanya, dia kata pelik lah, kenapa Allah Ta'ala sekali kita kata Allah subhanahu wa ta'ala, betul tak? Allah jalla jalaluhu. Jadi kenapa sekali subhanahu, sekali jalla jalaluhu, sekali Allah apa ni, sifat-sifat. Jadi kita tengok kepada ayat yang kita baca, ayat yang kita baca. Jadi ada tepat sesuai kita kata subhanahu wa ta'ala. Ada ayat kata Allah azza wa jalla, yang maha mulia, yang maha tinggi. Allah jalla jalaluhu. Jadi kita tengok tempat, kita baca ayat tentang kekuasaan Allah, elok kita kata jalla jalaluhu. Kita baca tentang azab, elok kita kata apa tadi? Allah jalla jalaluhu. Allah Ta'ala kalau kita baca tentang keagungan kekuasaan Allah, kita subhanah, maha tinggi Allah Ta'ala, maha suci Allah Ta'ala. Semua tu boleh tukar-tukar ya, tapi dipanggil, orang panggil susunan ayat, comel dengar, elok dia punya bunyi. Ini hanya ada pada Allah Azza wa Jalla, yang menunjukkan pada al-kamal, sempurnanya Allah. Al-kamal, sempurnanya Allah Azza wa Jalla daripada segala sifat kekurangan. Ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira. Ada juga Syekh bila sebut tentang Allah, dia kata ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira. Maha bersih Allah Ta'ala daripada tuduhan jahat buat kafir. Bila kita cerita tentang kafir kata Tuhan ada anak, Yahudi kata Uzair anak Tuhan, Nasara kata Isa anak Tuhan, mengapa dia buat kafir kata Tuhan ada partner, kita berkata ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira. Maha bersih Allah, maha suci Allah daripada apa yang dikata oleh puak-puak zalim yang jahat itu. Maha tinggi setinggi-tingginya, tidak sebagaimana yang mereka kata. Pandai ada bahasa dia. Pandai-pandai pun nak tulis tak dah tu rasanya. Nah, saya sekarang ni agak terkejar-kejar sebab masa kita sudah lewat. Allahul musta'an.
Inilah keindahannya masa orang panggil syahrul bulan syamsi, bulan matahari ni dia pindah. Ramadan tahun ni agak-agaknya masih lagi di musim sejuk. Dah ujung musim sejuk. Alhamdulillah. Haji berasa. Mungkin 10 tahun lagi haji pula sejuk. Ramadan panas. Wallahu alam, itu dia panggil pusingan perjalanan dunia. Baiklah, kita tak boleh berlama-lama di sini. Tamatlah tafsir ayat, walaupun satu ayat tapi menarik untuk diperhalusi, sebab dia menceritakan tentang syahidallah la ilaha illahu. Baiklah, kita berpindah ke mencari 5 faedah. Faedah yang pertama, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Syahadatullah li nafsihi. Allah Ta'ala sendiri bersaksi, meletakkan penyaksian bimfiradihi, dengan ketunggalannya dalam ketuhanannya dan ketunggalannya dalam ketuhanannya, yang kita panggil tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Ini bahasa. Semua pembahagian ini istiqra', ambil daripada istimbak daripada ayat-ayat Quran dan juga daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan jangan takut nak sebut tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma' dan sifat, sebagaimana ulama-ulama Asy'ariyah juga membahagikan sifat-sifat Allah Ta'ala kepada 7 sifat, ataupun ada yang bagikan pada 20 sifat. Ini juga ambil istiqra' daripada ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita nak kata dalil Nabi sebut satu-satu, tak jumpa cari. Jadi kita kena faham, buka hati, lapang dada dalam perkara-perkara yang dibahaskan oleh para ulama Islam. Baiklah, maka dalam ayat ini Allah Ta'ala sendiri saksi. Penyaksian Allah Ta'ala ada kalanya dengan aqwal, dengan kata-katanya yang mulia. Allah sendiri kata syahidallah, Tuhan saksi dalam Quran. Ada kalanya dengan af'al, dengan perbuatannya, apabila Allah nyatakan tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah Ta'ala kepada makhluknya. Jadi semua tu makhluk-makhluk al-kainat, dia panggil kainat, segala makhluk atas dunia menyaksikan dengan wahdaniyatillah bil lisanil hal, dengan lidah yang tidak bercakap. Itu dia panggil lisanul hal. Jadi dalam ayat ini Allah ulang 2 kali la ilaha illahu. Tadi anda dah ulang, cuma ini untuk rekod fawaid. Yang pertama, fihi tikrar litakid. Allah ulang untuk menguatkan. Wa mazidil i'tina, dan ambil perhatian besar dengan dalil-dalil tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata biasanya orang ulama bahasa kata kalau panjang ayat kita ulang supaya orang tak lupa tak poin asal. Tapi ayat ni tak panjang, bermakna nak taukid. Satu lagi ulama, kalau tuan-tuan boleh faham, insya-Allah alhamdulillah. Kalau tak faham kena perhati molek. Dia kata kenapa Allah Ta'ala ulang ayat ini 2 kali? Untuk dibina Al-Azizul Hakim ke atasnya. Sebab Al-Azizul Hakim, nama ni diguna pakai kepada makhluk. Macam Nabi SAW, Azizun alaihi ma'anitum. Nabi, Allah Ta'ala sebut sifat Nabi Aziz, susah hati dia kepada apabila kita umat dia susah. Raufur Rahim, Nabi juga bersifat dengan Rauf, dengan Rahim. Tapi oleh kerana ayat ini dipasang bersama dengan la ilaha illahu al-azizul hakim, maka tidak ada kesamaran di sini. Sifat ini kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu diulang ayat supaya la ilaha illahu al-azizul hakim tak ada putus. Jangan duk mikir ayat ni balik ke Nabi balik. Macam ayat geng-geng tafsir batini, dia pergi tafsir keluar Allah ahad, kul hu tu balik ke Nabi. Ini tak betul. Ini tidak betul.
Sekarang ni kena hati-hati bercakap. Bila kita kata orang ni tak betul, ada orang kata kita hina ulama pula. Oh, menghina ulama. Kita nukil pandangan ulama lain. Kita ni hanya sekadar menukilkan pandangan, bukan menjatuhkan hukum. Baik, yang kedua. Yang kedua, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ulama kata nak jadi saksi, kita kena ada ilmu. Nak jadi saksi, kena ada ilmu. Yakin benda ni betul, hak orang ni, kita jadi saksi. Maaf lah, Tuan Hakim, tanah ni memang tanah dia. Saya kenal ayah dia. Saya tahu ayah dia beli dengan orang ni ataupun terima pusaka daripada tok ayah. Itu dia panggil saksi. Kalau tok Hakim tanya, "Mu tahu mana hak tanah dia?" Saya rasa, Tuan Hakim, saya rasa. Agak-agaknya lah, sebab dia duduk lama sini. Tok Hakim kata, "Ambil RM10 pergi makan roti canai." Tak, mu tak ada jadi saksi. Mu bengong mari cakap macam ni. Itu dia panggil saksi. Orang nak jadi saksi, orang kena yakin dengan apa yang dia tahu. Dia panggil, maka keyakinan itu ada dua cara. Tulis. Kita masuk ilmu mendalam sikit perbincangan. Dia kata nak yakin dua cara. Bimanzilat, sama ada kita musyahadah, kita tengok sendiri benda tu berlaku, ataupun kita tengok tapi kita ada ilmu maklumat yang jelas. Aku tak tengok ayah dia beli tanah ni, tapi ayah saya bagi tahu ayah dia beli tanah. Yakin. Sekarang ni kita tak tengok Allah dengan mata kepala kita, sebab atas dunia ni tak boleh tengok Tuhan. Bila kita akan tengok Allah di akhirat esok, insya-Allah kita berdoakan, ya Allah, jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang layak untuk ke syurga-Mu dan layak untuk pandang pada wajah-Mu ya Rabbal Alamin. Maka nak jadi orang berilmu, dia kena ada ilmu tentang Allah Ta'ala yang betul-betul. Dia panggil ilmu musyahadat al-qalbiyah, menyaksi dengan hati dia berdasar pada ilmu yang dia belajar. Kita bersaksi, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Jadi barulah kita dapat ilmu tentang tauhid pada Allah Azza wa Jalla. Tapi siapa dia tak tahu, tak kenal Allah Ta'ala, itu bukan ahlul ilmu. Itu dia panggil ahlu maklumat. Dia ada maklumat tentang Allah, ada. Sekarang dia panggil golongan orientalis. Orientalis, orang barat yang mengkaji tentang Islam. Seorang tokoh dia nama dia Goldzihar. Goldzihar ni dia tulis butir kitab, nama dia Akidah Islamiyah. Akidah Islam. Dia kafir laknat kata orang kafir. Tulis akidah Islam. Macam kita lah, kita tulis akidah komunis. Kita bukan komunis. Kita hanya mengkaji tentang pegangan komunis. Itu dia. Maknanya dia ada maklumat, tapi dia tidak ada ilmu basirah yang boleh menyebabkan dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Jadi baiklah. Yang ketiga, al-malaikatu, para malaikat. Kenapa malaikat mendahului rasul? Kenapa malaikat mendahului ahlul ilmi? Lish? Kenapa? Ja'alallahu al-malaikata fil martabatil ula fi syahadah. Allah jadikan malaikat golongan yang pertama, first class, saksi malaikat. Sebab apa? Menyaksikan tauhid pada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Li bayani fadilatihim. Allah nak nyatakan kelebihan malaikat. Li'annahumul mala'ul a'la, kerana mereka tinggal di negara yang tinggi, dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Wa ilmuhum ilmu daruri. Ilmu dia ilmu semula jadi. Dia tahu ada Allah. Bi khilafil bashar, berbeza dengan manusia. Manusia ni ilmu daruri kasbaktisabi. Kita ilmu semula jadi ada dalam dhamir kita, dalam fitrah kita tahu ada Allah, tapi kita kena usaha mengenali Allah. Itu beza di antara malaikat dengan manusia. Dan kalau kita kata yang paling tinggi darjat di kalangan mana? Para rasul kenal Allah melalui malaikat datang beritahu kepada dia la ilaha illahu, Allahu Akbar. Jangan kata rasul lebih rendah pada malaikat. Kita kata dalam persaksian, martabat di akhirat lain. Siapa lebih hebat, manusia ke malaikat? Itu lain perbahasan. Sebab malaikat walaupun memang dia tak pernah derhaka kepada Allah Ta'ala, sebab dia tidak ada nafsu. Dia tak bini, dia tak makan, dia tak minum. Kalau malaikat ada nafsu, lain pula.
watak dia. Kita ada nafsu, kita berlawan dengan syaitan. Jadi kalau kita menang ke syurga, makna kita hebat. Lain orang yang menang dengan perlawanan, orang yang menang dengan anugerah semata-mata. Tak sama. Baiklah, Allahu Akbar. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala takkid nak saksi Allah Ta'ala kuat dah. Tak payah dia, tak ada orang pertikat dah kecuali orang kafir. Tapi Tuhan nak memperkuatkan lagi, memperkukuhkan lagi hujah. Malaikat pun saksi, ulul almi juga saksi. Baik, mari kita pergi cari yang keempat. Fi qawtala ulul ilmi. Allah Ta'ala kata yang boleh menjadi saksi tentang keagungan Allah Ta'ala ini, siapa dia? Orang yang ada ilmu. Ulul ilmi dengan makna orang yang punya sahibul ilmi. Tulis itu. Ayat ini menjadi dalil kepada mulianya ilmu dan ahlul ilmi. Pelajar-pelajar semua, kita berusahalah menjadi ahli ilmu. Tak sampai juga ahlul ilmi, kita berusaha menjadi penuntut ilmu. Penuntut ilmu sah boleh. Nak jadi ahli ilmi, nak jadi ulama, belum tentu. Nah, oh tu dia tu profesor bidang tauhid, belum tentu dia ulul ilmi. Boleh jadi dia orang yang ada maklumat tentang Allah Ta'ala. Seperti Goldzihar tadi, ada kitab, ada seorang penulis pengkaji ni, Muhammad Mustafa Azami, dia tulis tentang sejarah pembukuan hadis. Dia punya supervisor dia A.J. Arbery, orang putih. Dia ada ilmu, dia ada maklumat. Dia bukan ada ilmu. Orang ada ilmu ni orang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla. Baik, maka beberapa darjat ilmu, tanda tuan-tuan. Ingat nak pendek jadi panjang juga, sabarlah. Tak boleh nak break. Dia kata ayat ini dalilu ala syarafil ilmi wa ahlihi min wujuh. Dalil kepada orang yang punya ilmu itu ada beberapa darjat. Yang pertama, takhsisullah ta'ala lahum bisyahadah. Allah Ta'ala sebut mereka layak menjadi saksi ke atas keesaan Allah Ta'ala. Dia saksi Allah Ta'ala ada, bukan main-main, bukan saksi beli kereta. Yang kedua, qaranallahu, Allah Ta'ala kembarkan persaksian mereka. Setelah Allah Ta'ala saksi, malaikat saksi, ulul ilmi saksi. Dua. Tiga, adafahumullah ilal ilmi, Allah Ta'ala letakkan mereka ini orang yang ada ilmu. Siapa dia tu? Orang ada ilmu tu, orang alim tu, orang ulama tu. Yang keempat, ja'alallahu syuhada, ja'alahumullahu syuhada, Allah Ta'ala jadikan ulul ilmi ini orang sebagai saksi yang menyaksikan, menjadi hujah ke atas manusia bahawa manusia semua kena kenal Allah, kena ikut Allah Azza wa Jalla, barulah betul perjalanan. Yang kelima, anna ishhadahu lahum, bila Allah Ta'ala panggil ulul ilmi menjadi saksi, bermakna Allah Ta'ala puji mereka, Allah Ta'ala telah bagi tazkiyah kepada mereka. Sebab orang tak layak tidak dipanggil. Di mahkamah apa orang tak layak tak boleh masuk ke mahkamah jadi apa ni? Jadi saksi, mana boleh. Baiklah. Satu lagi, dalam ayat ini juga Allah Ta'ala tak sebut Rasul. Kenapa? Macam tak masuk senara. Biasanya Tuhan sebut dah, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli. Dalam ayat ni Tuhan tak sebut dia kata syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul. Mana rasul? Kenapa tak sebut rasul? Jawab dianya kerana beberapa sebab. Sebab yang pertama, anna ulil ilmi, bila sebut orang ada ilmu, yang paling tinggi darjah ilmu di kalangan manusia, rasul. Tak payah sebut lah. Dia orang tahu dah, orang paling tinggi darjat ilmu di kalangan manusia, rasul. Buat apa sebut lagi? Jadi kalau sebut dia panggil tikrar. Sebut panggil tikrar. Sebab orang nak kenal Allah melalui rasul. Maka orang yang paling banyak ilmu tentang Allah, rasul, Nabi alaihi wassalatu wassalam.
Orang yang paling teruk lawan Allah orang jahil. Itu dia panggil na'udzubillah. Maka itu hikmah kenapa tak sebut rasul. Kita mungkin tercari-cari peringkat awal, mana rasul? Ulul ilmi itu rasul lah tu. Mana ada rasul jahil? Tak ada rasul jahil. Hak jahil ni hak tak mengaji. Hak jahil ni hak lawan Tuhan. Sedap ayat dia. Mengaji tafsir Quran ni kita rasa jelira. Orang Kelantan kata jelira. Orang luar jelira juga. Jelira ni maknanya rasa kelazatan ilmu tu ada. Kita tak boleh jadi ulul ilmi, tapi kita boleh jadi penuntut ilmu, insya-Allah, talibul ilmi sampai kita mati, insya-Allah taala. Yang kelima, qaiman bil qisti, Allah taala yang menegakkan dunia ini dengan keadilannya, maknanya adil dia dalam tauhid kepada Allah azza wa jalla. Dan bila kata Tuhan yang maha adil, maka sempurnalah sifat dia, sebab orang yang adil je akan disayangi oleh semua makhluk. Pemimpin yang adil juga pemimpin disayangi oleh makhluk. Dalam pepatah Melayu, bahasa Melayu kata, raja apa dia? Ya, raja yang adil, raja yang disembah, walaupun salah lah perkataan sembah tu. Sembah hormat lah, bukan sembah ibadat dah. Raja yang zalim, raja yang dicanggah. Gitulah ibarat kata. Mana Allah yang adil, Allah inilah yang berhak disembah, dipuja dan dipuji. Mana ada Tuhan yang tidak adil? Hak tak adil tu, hak tak bergerak tu, tak tahu apa dia tu, berkelip mata apa tidak. Tiba-tiba kita buat dia Tuhan. No, tidak betul. Kemudian di akhir ayat Allah khatamkan ayat dengan dua sifat yang mulia, Al-Azizul Hakim, liyakun dalilan ala qistihi, nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu memang adil, dia gagah perkasa, apa yang dia buat tak ada siapa boleh bantah, tapi Allah Ta'ala tidak akan buat kecuali dengan hikmah, kebijaksanaan. Maka kerana itulah dikatakan bahawa segala perkara yang Tuhan beri kepada kita dengan limpah kurnianya, fabi fadlihi, segala hukuman yang Tuhan jatuh ke atas hamba-Nya, fabi adlihi, dengan keadilan Allah azza wa jalla. Maka dengan dua sifat ini, mengawal sifat al-adli, maka sempurna lengkaplah sifat Allah azza wa jalla. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Jadi ayat ini mengisbatkan wahdaniyatillah dan menafikan syirik terhadap Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah azza wa jalla, walaupun secara ringkas, pendek-pendek, tapi kita dapat melaluinya dengan baik, insya-Allah. Kita sambung lagi esok. Tajuk kita, ayat kita 19 dan 20, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.